Tuan-tuan kalau perasan hari ni ada video viral. Sembang sikit sebelum kita mula. Ada video viral satu orang ustaz, dia cerita tentang makan keropok leko. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube ke dekat mana, dekat Facebook tersebarlah hari ni. Katanya makan keropok leko ni sebab keropok leko dibuat daripada ikan tu, dia proses terus. Ikan tu masuk dalam mesin, keluar, dia kompres jadi keropok. Jadi dalam ikan tu ada darah. Dan apabila ada darah, dengan ikan tu sekali diproses, keluarlah jadi keropok leko, bercampurlah antara ikan dan juga darah. Darah ni dia kata adalah najis. Najis, okey, darah tu najis. Disebabkan darah adalah najis, bercampur dengan ikan, maka makanan tu jadi haram. Keropok leko haram dimakan. Bukan setakat haram saja tak apa. Dikait pula dengan hadis Nabi SAW yang mana siapa yang makan daging daripada sumber yang haram, neraka yang paling layak untuknya. Hadis tu betul. Hadis tu betul dah. Tapi dia gabung dengan hadis tu buat kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Makan keropok leko masuk neraka. Makan keropok leko. Ada orang bawa keropok leko ke ni? Ada? Saya tak makan. Dia punya kesimpulan tu, siapa makan keropok leko masuk neraka. Berdasarkan perjalanan tadi itulah, dia punya logik yang dah disusun. Saya nak cerita sikit tentang hukum ni. Tuan-tuan, bab hukum kita tak cerita panjang lah sebab para ulama' berbeza pandangan, ada pandangan yang berbeza. Tapi saya nak sebut sikit permulaan sebelum kita masuk tentang sirah. Agamawan ni sebahagiannya, dia punya mentaliti melihat situasi dan melihat hukum. Yang ni kita kena tahu. Para ulama' bila berbeza pandangan, perbezaan pandangan tu kita boleh baca dan kita boleh rujuk. Tetapi menjadi tanggungjawab agamawan kan, agamawan yang duduk dalam masyarakat. Bila kita lihat satu perkara yang berlaku dalam masyarakat, sepatutnya kita memilih pandangan yang keras untuk diri sendiri, bagi siapa yang nak. Untuk diri sendiri, pilihlah pandangan yang keras sesuka hati dia. Dia bertakwa kepada Allah, dia pilih pandangan yang keras. Antara makruh dengan haram. Pilih haram, jangan buat. Antara harus ataupun makruh. Pilih makruh, jangan buat. Untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita nak hukum satu perbuatan yang dah ada dalam masyarakat. Orang dah buat, dah ada dalam masyarakat. Halal dan haram. Di sini, para ulama' perlu melihat realiti. Nak keras terhadap diri sendiri tak apa. Tapi apabila masyarakat buat sesuatu, dan di sana ada dua pandangan yang dua-dua ada dalil yang kuat. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Jadi, untuk nak berfatwa, seelok-eloknya, fatwalah perkara yang tidak membebankan orang. Selagi mana tak bercanggah dengan dalil. Pilihlah pandangan yang tidak membebankan orang. Kalau nak pilih pandangan yang berat sekalipun, kerana ada ulama' fiqh yang pilih pandangan tu, darah ikan dianggap najis, boleh. Tapi janganlah pergi kait dengan kesalahan yang ada khilaf ni, yang ada beza pandangan, ada ulama' kata okey, ada ulama' kata tak okey. Pergi kait dengan masuk dalam neraka. Lainlah kalau minum arak ke makan babi ke apa, yang tu cerita lain lah. Ini makanan yang orang berbeza pandangan. Kalau nak pilih pandangan keras pun keras lah. Tapi pasal apa yang nak pergi kaitkan apa hukum makan keropok leko masuk neraka? Apa punya jawapan macam ni? Kadang-kadang kita boleh pilih untuk ambil dan sampaikan pandangan yang membuatkan orang terpegun. Ramai orang ada penyakit ni. Dia suka buat satu perkara ataupun bagi satu pandangan sehingga orang awam yang dengar, orang rasa terpegun dengan fatwa dia. Lain daripada lain. Perkara baru, perkara yang mengejutkan. Tapi cintakan syuhrah, cintakan kemasyhuran dengan cara begini bukan ajaran agama. Jadi kita kena bertanggungjawab. Bukan kerja kita cari pandangan yang akan mengejutkan orang semata-mata nak bagi kejutan dekat orang. Kerja orang agama bukan begitu. Bab makan ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla bighairillah." Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran,
katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, tidaklah diharamkan daripada makanan kamu melainkan 4 perkara. Satu, bangkai. Yang kedua, yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, daging babi. Dan yang keempat, yang disembelih bukan atas nama Allah. 4 perkara disebut. Para ulama ada perbincangan lain dah. Sebagai ulama kata ada lagi yang haram selain daripada 4 ni. Kenapa ayat Quran kata la ajidu fi ma uhiya ilayya? Aku tak dapati apa-apa yang diwahyukan kepada aku yang diharamkan melainkan 4 ni saja. Kata Imam Syafi'i, ini menjawab persoalan orang Quraisy. Quraisy kata beberapa perkara haram. Daripada perkara-perkara ataupun makanan-makanan yang diharamkan oleh Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang kamu duk tanya dan kamu haramkan ni, yang diwahyukan kepada aku 4 ni sahaja yang haram. Salah satunya adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Ulama beza pandangan banyaklah. Antaranya Ikrimah, kata Ikrimah, laula hadhil ayah lattaba'tum kama tataba'al yahud uruqal laham. Kalaulah tidak kerana ayat ni, darah yang mengalir haram, nescaya kamu akan ikut perangai Yahudi cari darah yang ada dalam urat daging, keluarkan darah daripada situ. Kalau tidak kerana ayat ni, tapi kerana turunnya ayat ni, Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kamu hanya darah yang mengalir sahaja. Darah yang kamu sembelih binatang, darah tu mengalir, itu sahaja. Darah yang duduk dalam urat binatang yang kecil-kecil kamu nak makan, kamu tak payah pergi buang urat tu, kamu boleh makan. Limpa yang menyimpan darah yang tidak mengalir, kamu boleh makan. Dan tentang ikan ni, ulama berbeza pandangan. Perlu tak nak basuh buang darah dia dan sebagainya, ataupun boleh makan, ataupun darahnya dianggap bukan najis. Ada khilaf di kalangan ulama. Nak pilih pandangan mana satu pun terpulanglah. Tapi jangan keras sehingga ke tahap siapa makan ni masuk neraka. Itu melampau. Mereka kata kita keras, kan? Mereka kata kita selalu diajukan dan diserang dengan serangan yang sama. Kelompok ni asyik sesatkan orang, asyik kafirkan orang, asyik kata orang dalam neraka, sedangkan kita tak buat macam tu pun. Dan orang yang menuduh kita dengan tuduhan sebegitu, dengan bersenang lenang mengeluarkan fatwa yang tanpa dia fikir pun implikasi dia, ikut sedap mulut dia je. Kan, agama ni yang sama juga, macam-macam fatwa dia yang pelik-pelik. Baru ni kan ada kes satu orang yang mai ke Malaysia daripada Morocco, kata Ahli Bait tu kan. Kata Ahli Bait yang orang sambut besar-besaran lah, kupas udang lah apa semua, cerita yang masyhur, yang tersebar merata-rata. Apabila ditanya agamawan ni, dia boleh jawab, kata, alah kalau dia tipu pun dia bukan ambil duit orang. Nampak? Bila kenal dengan orang yang dia suka, fatwa boleh pusing, jadi senang je. Jadi senang, tak apa, dia bukan ambil duit orang, tipu dia sikit je. Tapi kalau musuh dia, hentam habis-habisan. Sikap begini kita kena jaga dan kita kena berhati-hati. Fatwa-fatwa ekstrim begini, dengan bersenang lenang, tak tahulah tujuan dia apa, sama ada tujuan dia nak dapatkan sokongan orang ke, sama ada tujuan dia nak bagi orang dengar fatwa tu, orang jadi wow, sempoi lah fatwa dia, lain pada lain. Apa sahaja tujuannya, sepatutnya perkataan-perkataan ini tidak boleh diucapkan. Sebab dia mengandungi implikasi fiqh yang besar. Hang nak kata orang bodoh, tak apalah. Memang dalam kampung tu semua orang kata orang lain bodoh, terpulanglah. Yang tu bahasa hampa suka hati. Tapi jangan main dengan hukum hakam. Tak boleh melawak kata perbuatan ni masuk neraka, sedangkan dalil tak menunjukkan macam tu. Ataupun perbuatan tu khilaf. Ini kena jaga. Bukan kerja orang yang belajar agama ni untuk nak buat fatwa semata-mata nak bagi nampak dia havoc, dia sempoi. Dia bawa satu perkataan yang orang lain tak cakap. Bukan begitu. Dan lebih mengecewakan, kadang-kadang sebahagian orang agama ni, dia tanam siap-siap soalan tu. Dia memang plan siap-siap. Sebahagiannya lah, saya tak kata kat siapa-siapa. Plan siap-siap. Okay, isu ni nak bagi sebut, nak bagi nampak macam besar, aku tinggal soalan ke hang, dah hang ambil kertas ni, hang tanya aku soalan ni. Orang pun tanya soalan tu dan dia pun bagi jawapan yang mengejutkan orang. Ini kejutan, apa orang kata? Kreativiti mencipta kejutan. Kreativiti mencipta kejutan. Kalau kejutan tu baik, tak apalah. Kejutan tu bagus, tak apalah, berlakon sikit-sikit daripada orang nak tanya. Dia pun pusing sikit, buat macam tak ada siapa nak tanya. Tapi hang tolonglah ambil soalan ni, hang buat-buat tanya kat aku dah prepare siap-siap jawapan dah.
Bolehlah yang tu kreativiti. Tapi jangan sampai memberi fatwa yang salah. Fatwa perlulah tepat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok, ini beza kita dengan para ulama' dahulu. Para ulama' dahulu, sebahagian mereka, mereka boleh, mereka ada hafazan yang kuat, tapi membaca daripada kitab juga. Sebab nak tunjukkan tawaduk. Sebab nanti kalau cakap tu, orang kata, orang puji hafazan dia. Maka disebabkan itu, sebahagian mereka baca daripada buku, walaupun ingatan kuat. Sebagai tanda tawaduk. Kita generasi yang berbeza. Kita nak bagi nampak sikit yang kita ni sempoi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada sikap sukakan syuhrah. Syuhrah bab lain tu okey lagi, tapi jangan syuhrah yang paling teruk, mencari kemasyhuran di dalam agama. Sebab tu Nabi SAW selalu berdoa. Antara dua perkara yang Nabi SAW minta lindung, banyaklah dalam hadis yang panjang, banyak perkara. Di antara duanya, Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya. Ya Allah, aku minta lindung dengan engkau daripada sum'ah, sukakan prestige, kedudukan yang hebat, yang bagus, yang orang nampak bagus, dan juga menunjuk-nunjuk perbuatan ataupun riya. Jadi ini kita kena sentiasa tanam dalam jiwa kita, minta jauh daripada sifat ini. Jadilah kita sebahagian daripada orang ramai. Janganlah letakkan diri kita di atas orang lain sehingga orang nampak kita atas, on top. Duduklah di tengah-tengah masyarakat.